Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, hari ini kita akan pergi ke tajuk seterusnya, iaitu tajuk fotosintesis. Okey, objektif pembelajaran yang kita akan dapat daripada tajuk ni, topik ni, okey, murid dapat menyatakan maksud fotosintesis. Okey, menyenaraikan keperluan tumbuhan untuk menjalankan proses fotosintesis. Okey, menyatakan hasil fotosintesis dan menakul kepentingan fotosintesis terhadap kehidupan. Okey. Okey, kita tengok ada gambar haiwan, manusia. Okey, minum dan makan. Okay. Manusia dan haiwan minum dan makan ni untuk meneruskan kelangsungan hidup dan untuk proses dia membesar. Okay, macam mana pula dengan tumbuh-tumbuhan? Okay, perlukah tumbuh-tumbuhan dimakan dan minum? Okay, macam mana? Okay, bagaimana tumbuh-tumbuhan nak meneruskan kelangsungan hidup dia? Nak membesar bagaimana? Okay, kita akan tengok dalam ni. Okay, fotosintesis. Fotosintesis ni adalah satu proses di mana tumbuh-tumbuhan melakukan proses ini untuk mendapatkan makanan. Okay. Kenapa? Sebab ni lah. Sebab untuk meneruskan kelangsungan hidup. Kalau dia tak buat fotosintesis, mungkin tumbuhan tu akan mati. Okay, kita tengok maksud fotosintesis. Okay, proses tumbuh-tumbuhan membuat makanan sendiri. Okay, kenapa kena buat? Ni sebab dia. Okay, sebab tumbuh-tumbuhan ni tak macam manusia, tak macam haiwan. Okay, kita tengok. Manusia dia bergerak daripada satu tempat ke satu tempat. Dia boleh bergerak dalam jarak yang jauh. Okay, sama juga dengan haiwan. Sama juga, dia boleh bergerak dari satu tempat ke satu tempat lain. Tapi, boleh ke tumbuhan bergerak macam manusia dan haiwan? Okey, jawapan dia tidak boleh. Tumbuh-tumbuhan dia tak boleh bergerak macam manusia, macam haiwan. Okey, itu sebab dia perlukan proses fotosintesis ni. Okey, seterusnya. Kita nak tengok apa keperluan fotosintesis. Apa keperluan yang tumbuhan perlukan untuk melakukan proses fotosintesis. Okey, yang pertama. Okey, cahaya matahari. Cahaya matahari ni digunakan sebagai sumber utama tenaga untuk dia buat proses fotosintesis. Okey, kita nak buat apa-apa, contohlah kita nak bergerak pun kita perlukan tenaga kan. Okey, jadi tumbuhan nak buat proses fotosintesis ni dia perlukan tenaga. Okey, tenaga tu dia dapat daripada cahaya matahari. Okey, seterusnya keperluan yang kedua. Okey, tumbuhan memerlukan klorofil. Okey, klorofil ni dia gunakan untuk menyerap cahaya matahari tu. Okey, jadi cahaya matahari tadi tenaga. Tugas klorofil ni dia nak serap tenaga ni tadi untuk dia lakukan proses fotosintesis. Okey, apa dia klorofil ni? Okey, klorofil ni adalah bahan berwarna hijau yang ada pada tumbuh-tumbuhan. Biasanya bahan berwarna hijau ni ada pada daun tumbuhan kan. Okey, seterusnya keperluan seterusnya adalah air. Okey. Air diserap masuk melalui akar. Okey, tumbuhan perlukan air untuk dia buat proses fotosintesis. Okey. Keperluan yang keempat. Okey, tumbuhan perlukan gas karbon dioksida.
Okey, gas karbon dioksida yang ada dalam udara sekeliling kita ni akan diserap masuk melalui daun. Okey, daun tu ada liang-liang halus yang kita namakan dia stomata. Okey, ini adalah 4 keperluan untuk tumbuhan melakukan proses fotosintesis. Okey, ingat 4. Cahaya matahari, klorofil, air dan karbon dioksida. Okey, setelah tumbuhan membuat proses fotosintesis, okey, macam kita lah buat apa-apa mesti ada hasil kan. Okey, daripada proses fotosintesis hasilnya, okey, kita tengok keperluan tadi cahaya, air, klorofil, karbon dioksida. Okey, 4 keperluan ni tadi dia guna untuk proses fotosintesis. Okey, dan 2 bahan ni, karbon dioksida bersama air ni akan ditukarkan kepada gas oksigen. Okey, dan glukosa. Okey, ini dia hasil, 2 hasil proses fotosintesis. Okey. Okey, tadi yang ini adalah keperluan fotosintesis. Okey, yang ini 2 ni adalah hasil fotosintesis. Kita boleh ingat oksigen dan glukosa. Okey. Oksigen ni akan dibebaskan semula ke udara. Tadi dia guna karbon dioksida. Okey, dia akan tumbuhan tadi akan membebaskan pula gas oksigen dan menghasilkan glukosa. Okey, glukosa yang terhasil, okey, kemudiannya bergabung membentuk kanji yang boleh disimpan pada bahagian tumbuh-tumbuhan Antara tempat yang terdapat glukosa ni adalah dalam daun, dalam batang, dalam akar, dalam biji benih, dalam bunga, dalam buah. Itu sebab semua ni kita makan. Antara kalau dalam daun ni biasa dah macam sayur-sayuran yang biasa kita makan tu, maksudnya ada glukosa dalam daun. Jadi benda tu jadi makanan pada kita boleh makan. Okey, seterusnya dalam batang tu, dalam sayur jugalah. Biasa dalam batang sayur-sayur yang kita makan batang tu kan. Okey, atau dalam akar. Dalam akar ni jangan awak bayangkan kita makan akar. Okey, dalam akar contoh glukosa yang disimpan dalam akar ni macam ubi-ubi. Ubi kayu, ubi keledek, ubi kentang. Okey, itu adalah glukosa yang tersimpan dalam akar. Okey, biji benih. Biji benih ni kacang-kacang. Dalam kacang-kacang. Kacang hijau, kacang tanah, segala jenis kacang lah. Okey, seterusnya bunga. Bunga contoh dia habis bunga tu. Cauliflower ataupun kita panggil brokoli, tu pun antara dia macam bunga, tapi kita boleh makan, macam tu lah. Okay, dan buah, buah ni banyak lah, macam dalam gambar ni buah mangga, durian, rambutan. Okay, itu semua adalah glukosa daripada hasil proses fotosintesis. Oksigen ni akan diambil semula oleh manusia dan haiwan. Okay, glukosa ni kita juga, manusia dan haiwan juga ambil sebagai makanan. Okay, ni soalan. Okay, baik, kita tengok soalan. Okay, pada waktu malam, adakah tumbuhan menjalankan proses fotosintesis? Yang kita tahu tadi ada 4 keperluan. Okay, antara keperluan tu adalah cahaya matahari, klorofil, gas karbon dioksida dan air. Okay, boleh ke tak boleh buat waktu malam? Kita tengok jawapan. Okey, tidak. Sebab apa? Sebab tiada kehadiran cahaya matahari tadi. Okey, pada waktu malam tumbuhan berehat dan dia menggunakan oksigen. Jadi, dia tak akan guna gas karbon dioksida yang ada tu. Okey, kita tengok kuis. Yang pertama, apakah yang dimaksudkan dengan fotosintesis? Okey, adakah tumbuhan bergerak balas? Proses tumbuhan bergerak balas adakah proses glukosa bergabung membentuk kanji?
ataupun proses tumbuhan membina makanan sendiri. Kita dah tahu tadi kan, tumbuhan je buat proses fotosintesis. Maksudnya sebab dia nak membesar, dia nak teruskan kelangsungan hidup. Jadi jawapan dia adalah proses tumbuhan membina makanan sendiri. Itu jawapan. Seterusnya. Soalan kedua. Antara berikut yang manakah bukan keperluan fotosintesis? Ada 4 keperluan fotosintesis tadi. Antaranya adalah cahaya matahari, karbon dioksida, klorofil dan air. Dalam ni cahaya, ada cahaya matahari, klorofil, betul. Sepatutnya keperluan dia adalah gas karbon dioksida, tapi ini adalah oksigen. Jadi jawapan dia yang ini adalah bukan bukan keperluan proses fotosintesis. Sepatutnya keperluan dia adalah gas karbon dioksida. Soalan ketiga, apakah itu klorofil? Kita duk cakap-cakap tadi ada 4 keperluan fotosintesis. Kita sebut salah satu dia adalah klorofil. Klorofil ni apa? Adakah gas yang dihasilkan semasa fotosintesis, ataupun bahan berwarna hijau pada daun, ataupun bahan manis pada daun? Dia ada pada daun bahan hijau ke bahan manis? Jawapan dia adalah bahan berwarna hijau pada daun. Soalan keempat, nyatakan hasil proses fotosintesis. Dia minta hasil. Yang kita tahu tadi, kita dah tengok hasil proses fotosintesis ada 2. Antara dia, adakah cahaya dan glukosa? Adakah glukosa dan klorofil? Ataupun oksigen dan glukosa? 2 tadi kan kita dah tengok. 2 hasil dia tu bermanfaat kepada hidupan lain. Jadi jawapan dia adalah oksigen. Ni manusia dan haiwan guna untuk bernafas, dan glukosa. Glukosa ni sebagai makanan yang ada dalam tumbuhan. Manusia dan haiwan perlukan tumbuh-tumbuhan untuk sebagai sumber makanan. Kita nak tengok akhir sekali kepentingan fotosintesis. Pertama, apa kepentingan dia? Bukan untuk tumbuhan saja, untuk hidupan lain. Yang pertama, untuk membekalkan sumber makanan. Manusia, haiwan makan buah, makan daun, makan akar tadi, ubi-ubi tadi. Makan bunga tadi. Ni semua daripada hasil fotosintesis lah. Yang pertama, sebagai sumber makanan. Yang kedua, tumbuh-tumbuhan. Kepentingan dia buat fotosintesis untuk membekalkan oksigen. Oksigen ni manusia dan haiwan guna untuk bernafas. Seterusnya. Untuk mengekalkan keseimbangan udara di alam ni. Kalaulah tumbuhan tak buat fotosintesis, tak akan terhasil oksigen. Jadi manusia ni nak sedut apa? Karbon dioksida dihasilkan semasa kita bernafas. Kita hembus nafas, kita keluarkan karbon dioksida. Tapi kita nak bernafas, kita kena sedut oksigen. Kalau tak ada fotosintesis, tak ada oksigen, dalam udara kita pun dah tak ada oksigen, lama-lama manusia dan haiwan ni akan mati. Jadi inilah dia kepentingan proses fotosintesis kepada hidupan lain. Bukan sahaja kepada tumbuhan tu sendiri, kepada kehidupan lain juga. Rumusan dia, fotosintesis adalah proses tumbuhan membuat makanan sendiri. Seterusnya keperluan dia tadi ada 4, cahaya, air, karbon dioksida dan klorofil. Hasil fotosintesis ada 2, glukosa dan oksigen.
Dan kepentingan dia tadi kepada hidupan lain, membekalkan sumber makanan, membekalkan oksigen, mengekalkan keseimbangan udara dalam alam.